Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya harap awak bersemangatlah untuk memulakan kelas kita pada pagi ni. Okey? Pagi tak apa, bagus. Bangun pagi sebenarnya baik untuk minda, baik untuk badan. Jadi untuk yang beragama Islam, dah bangun pagi, lepas sembahyang subuh tu tak payah tidur dah. Betul tak? Betul. Pergilah buat exercise sikit ke, tolong mak ke apa patut, breakfast ke, kan? Lepas tu tunggu kelas pada pukul 8.30 setiap hari. Okey, baik. Untuk hari ini, macam biasa saya nak awak sediakan dekat awak buku teks, okey? Buku teks dan juga buku aktiviti. Okey, buku aktiviti. Boleh? Sediakan dengan awak. Boleh tak? Boleh. Hari ini kehadiran 11 orang. Lagi 12 orang, lagi apa? Lagi 15 orang. Tak tahulah, masih lagi di alam mimpi kot. Okey, baik. Kita tengok muka surat. Kita sambung balik. Kita tengok muka surat 241 buku teks. Okey. Buku teks muka surat 241. Okey, cikgu tak tunjuk buku teks. Saya harap siapa yang tak ada buku teks dekat dengan dia? Kalau tak ada buku teks, cikgu kena tunjuk Semua ada buku teks tak? Ada. Okey, jadi saya rasa saya tak perlu tunjuk kot noh. Muka surat apa? Apa dia, Divesh? Muka surat apa? Muka surat 241. 241. Okey. Boleh? Boleh. Saya buka. Okey. Untuk topik hari ni kita belajar masih lagi dengan kadaran, iaitu kalau sebelum ni kita dah belajar nisbah, senang saja nisbah, betul? Contohnya nisbah, saya buat ulang kaji sikit lah. Okey, nisbah dia kata satu kg betik dengan 1 kg bukan 1 kg betik dengan 2 kg nanas. Dia suruh buat nisbah. Jadi kita tahu nisbah betik ke nanas, dia akan jadi 1 nisbah 2. Ingat lagi? Ingat lagi kita belajar minggu lepas? Ingat. Alhamdulillah ingat. Okey, so untuk hari ni kita sambung pada kadaran untuk mencari suatu nilai. Okey, semua tengok muka surat 241. Kita tengok resepi kek batik. Sedap ni. Okey, 600 gram biskut manis, 200 gram mentega, 1 cawan coklat masakan, 1 cawan susu pekat, 1/2 atau 1/2 ataupun kita kenal sebagai kita boleh sebut sebagai setengah atau kita boleh tersebut sebagai separuh. Cawan serbuk koko, 1/2 cawan air masak, 2 biji telur, esen vanila. Ibu Faris dah dapat resepi untuk 1 adunan kek batik. Okey. So yang A tu, yang pakai macam chef tu. Siapa yang baru masuk Nodina? Siapa yang baru masuk jangan lupa tulis nama dekat chat tu. Ada 2 orang lagi yang saya tak dapat tulis nama dia. Okey. Tulis nama awak dekat ruangan chat tu Saya nak buat kek batik. Berapa GC mentega untuk 2 cawan coklat masakan? 2 cawan coklat masakan. Okey. Kita tengok dekat situ. Dia kata 1 cawan coklat sama dengan 200 gram mentega. Kalau 2 cawan berapa? 2 cawan maksudnya dia darab 2
darab 2 darab 200 sama dengan 400 gram. Jadi GC mentega untuk 2 cawan adalah 400 gram. Baik, saya tunjuk di whiteboard ni. Okey. Nah, cikgu tunjuk. Okey, awak tengok saya ni. Nampak tak? Tak nampak pun. Saya tak share lagi. Nampak tak? Tak. Nampak tak yang putih saya tak tulis lagi, nampak tak? Nampak. 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 Okey. Dia Nampak. dekat, macam mana nak tengok keadaran untuk mencari suatu nilai? Dia kata dia nak apa? Antara coklat masakan. Okey, antara coklat masakan. Coklat je lah dengan mentega. Okey, kita kena buat dua perbandingan ni lah. Okey. Dia kata kat situ satu cawan coklat adalah bersamaan dengan 200 gram mentega. Betul tak? Betul tak betul? Betul. Lepas tu soalan tanya, dia tengah fikir kalau dua cawan berapa dua cawan berapa? So dua cawan mestilah akan jadi macam ni, betul tak tengok? Dua cawan akan jadi macam ni. Akan jadi 200 satu cawan, 200 lagi cawan yang kedua. Nampak? So kamu perlu tambah 200 tambah 200 ataupun kita darab saja 200 darab dengan dua cawan. Dapatlah dia 400. Cikgu. Ya. Cikgu, tak nampak apa-apa pun. Tak nampak apa? Nampak satu je. Nampak je saya. Saya tak Ada nampak. yang tak nampak? Nampak. Saya tak nampak. Tak nampak? Okey, siap cikgu stop sharing, cikgu sharing yang lain, masa lain pula. Okey. Tak nampak, tak apa. Sekarang ni nampak tak muka masing-masing? Nampak. Nampak tak? Nampak. Siapa tak nampak? Nampak. Nampak. Semua nampak kan? Nampak. Okey. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Tadi cikgu cakap seorang lah. Ni nampak lagi? Nampak. Okey, dah nampak dah. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Lagi sekali cikgu ulang. Dia kata apa? Dia kata kalau satu cawan coklat masakan tu dia menggunakan 200 gram mentega. Sekarang ni dia nak dua cawan. Jadi dua cawan, ni rupa cawan macam ni, dua cawan. Kan? Ni satu cawan saja. Satu cawan 200. Kalau dua cawan, yang ini 200. Yang ini 200. Jadi berapa? Berapa kalau dua cawan? Tambahlah dua-dua ni akan jadi 400 gram. 400. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Okey, so kita tengok pula yang B. Tengok buku teks pula. Cikgu tunjuk kat web. Cikgu tunjuk barang ni je lah. Cikgu tak tunjuk buku teks Okey, kita tengok buku teks yang B tu. Berapakah jisim biskut manis yang diperlukan apabila menggunakan 300 gram mentega? Jangan tekan benda. Mute. Siapa yang tak ni tolong mutekan suara dia, tolong offkan mic dia. Lagi sekali B. Berapakah jisim biskut manis yang diperlukan apabila menggunakan 300 gram mentega? Okey, sekarang ni yang B punya, okey. Sekarang ni
dia kata susu, dia nak susu manis, biskut manis dengan mentega. Okey, cikgu tulis kat sini mentega. Awak tengok, boleh nampak kan mentega. Dekat sini biskut. Okey, kita nak buat perbandingan, kita buat macam ni. Biskut manis. Okey. Baik. Biskut manis dalam resepi ni mentega dia kata 200 gram. 200 gram, biskut manis 600 gram. Okey. Baik. Kalau dia kata dia nak yang ni kan, apa yang awak boleh buat kalau kat sini? Yang ni 300 gram. Dia kata kalau 300 gram biskut manis ni berapa? Apa yang awak nampak dekat sini dulu? Apa yang awak nampak? Kita boleh tak bahagikan dua? Yang ni jadikan dia 100. Yang ni jadikan dia 100. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. 100 tambah 100 sama tak dengan 200? Sama tak? Sama. Mau. Sama kan? Ya. Jadi kita buat macam ni. Okey, yang ni pun sama. Kita buat dua kumpulan juga. Kalau 600 bahagi 2 berapa Berapa? Kita buat dua kumpulan. Daripada 600 ni kita pecahkan jadi dua kumpulan. Berapa? Berapa? 600 bahagi 2. 2 kali berapa 6? 2 kali 3, 6. 300. Jadi 300. Okey. Jadi 300. Jadi maksud dia kat sini satu ni 300, satu ni pun 300. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Maknanya, okey, maknanya kat sini 100 akan dapat 300. 100 ni pun akan dapat 300. Betul tak? Dia nak 300 gram. 300 gram ada 3 kumpulan. Betul tak? Ada 100, 100, 100. Betul tak betul? Betul. Jadi kita dah tahu dah 100 ni dapat 300 kan? Jadi kita tulislah kat sini. Kalau 100 ni akan dapat 300. Yang ni pun akan dapat 300. Yang ni pun akan dapat 300. Jadi berapa jumlah semua? Berapa jumlah semua? Kamu kena kamu tambah ataupun kamu darab. Boleh? Macam mana? Kamu tambahlah. Sifar. Ini sifar. Jadi 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. Oh, rupanya biskut manis dia perlukan 900 gram. Okey? Tak perlu ikut cara buku teks. Cara buku teks kamu pening. Ikut cara cikgu buat ni. Cikgu ulang lagi sekali ni nak bagi faham. Boleh ke? Boleh ke? Okey, cikgu ulang lagi sekali. Cikgu padam dulu. Okey? Cikgu padam dulu. Okey? Okey, Sat. Bagi kamu faham betul-betul. Tak apa. Kita belajar. Okey, cikgu padam kat ni. Okey. Mentega ikut resepi. Resepi yang ke atas tu. Resepi kek patik tu. Kalau mentega 200 gram, dia menggunakan biskut manis sebanyak 600 gram. Dekat sini boleh maklumat ni? Boleh? Boleh tak boleh yang ni? Boleh. Okey, sekarang ni dia nak bagaimana kalau dia nak 300 gram? Kalau dia nak 300 gram. Kalau dia nak 400 gram senang pi. Kita darab dengan 2. Law ni dia nak 300. Macam mana nak buat?
Dekat sinilah kamu kena fikir. Kalau 200 ni kita pecah 2. Ini kita pecah 2. Kita jadi 100. Kita jadi 100. Betul tak 200? 100 tambah 100, 200 lah. Yang ni pun sama. 600 kita pecah 2. Kita bahagi 2. So tadi kita dah bahagi kan? 600 bahagi 2. Jadi akan dapat 300. 300. Betul kan? Kita tambah 2 dapat 600 kan? Betul kan? Ya. Faham kan? Ya. So sekarang ni kat sini pula dia nak 300. 300 ada 3 100. 100. 200. 300. Jadi boleh dapat tak? Boleh dapat lah. Kalau dia kata apa? Yang untuk 100 akan dapat 300. Jadi 100 ni akan dapat 300. Biskut manis 300. 100 gram mentega ni akan dapat 300 gram biskut manis juga. Kalau yang 100 lagi satu pun akan dapat 300 gram biskut manis juga. Jadi kita tambah saja jumlah dia. Jadi tambah jadi sifar kat sini 9. Rupanya untuk 300 gram mentega akan dapat 900 gram biskut manis. Boleh kat situ? Boleh kat situ? Boleh. 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 Okey, tak apa. Nanti kita buat latihan bersama-sama. Baik, kita tengok muka surat berikutnya iaitu 242. Okey, kita tengok muka surat 242. Okey, yang nombor 2. 1 kg. Boleh? Boleh. 1 kg kacang hijau bersamaan dengan RM8.50. 1 kg bali bersamaan dengan RM7.30. Okey, yang mana baru masuk jangan lupa tulis nama dekat bahagian ruangan chatting tu. Hitung harga bagi 2 kg 400 gram kacang hijau. Okey, 200 gram kacang hijau. So, kita tengok dia tunjuk. Dia tunjuk 1 kg sama dengan RM8.50. Kalau 2 kg kita darab 2 lah ataupun kita tambah 2 lah, RM8.50 tambah RM8.50. 2 kali lah kan. Kalau langkah yang kedua, okey. Lepas tu ada lagi baru settle 2 kg. Tak settle lagi 400 gram. 400 gram nak buat macam mana tu? Macam mana bagi senang iaitu kita kena tanya. Dia buat kat situ 1000 gram sama dengan RM8.50. Kalau 100 gram dia bahagi 10. Jadi dapatlah RM8.85. Jadi 400 gram darab dengan 4, RM3.40. Ini macam complicated untuk kamu faham. Kita kena buat latihan terus ni. Okey, baik-baik siap-siap kita tengok. Risau hari kamu tak faham, ngangor semua. 2 kali ngangor. Set. Allah. Saya ada bagi homework ke kat awak? Adalah homework kan? Buku aktiviti yang saya kata saya nak bincang homework tu. Betul tak? Betul. Yang awak tak ingatkan saya tu kenapa? Okey. So tak apa, habis dah. Okey. Okey. Nanti yang soalan nombor 2 tak apa. Itu nanti saya akan nanti kita akan buat latihan dalam buku aktiviti. Kamu akan lebih faham. Okey, tutup buku teks.
Tutup buku teks. Kita buka buku aktiviti. Okey. Buka muka surat 83. Cikgu ada bagi homework rupanya. Nasib baiklah cikgu tengok. Okey, semua tengok buku aktiviti muka surat 83. Yang mana baru masuk tu tolong tulis nama. Okey. Dah? Saya ada bagi homework, betul? Betul. Ai, 13 je. Tak apa, sekejap lagi saya baca kehadiran. Okey, sekarang ni kita bincang dulu homework sebelum saya nak pergi ke hak kita belajar hari ni. Okey, kita tengok koordinat pada sukuan yang pertama. Muka surat 83. Okey, saya nak awak pegang pen merah. Bila kita bincang, maksud dia awak dah buat. Siapa yang tak buat pun dia peganglah pen merah. Tu bukti dia tak buat kerja lah. Dia tak buat homework. Boleh? Okey, pegang pen merah. Tak boleh pegang pensel sebab kita bincang, bukan kita buat. Awak kena jujur dengan diri awak. Okey, baik. Ataupun ataupun pensel berwarna merah. Macam tu. Itu bukti kita bincang. Boleh? Boleh Hanif? Boleh. Boleh Anik? Semangat Anik. Hak lain ni tak tunjuk muka ni tak apalah. Cikgu faham pagi-pagi nak mandi nak sejuk. Okey, baik. Kita tengok nombor 1. Okey, muka surat 83. Semua dah buka dah muka surat 83? Okey, cikgu tak tunjuk. Cikgu nak tunjukkan muka surat? Tak payah Hana. Tak payah. Awak tahu ni? Tak payah. Okey, jarak kedudukan antara terung dengan buah apa ni? Terung dengan buah-buahan. Betul tak? Jarak mengufu adalah 4 unit. Betul tak dia tulis 4 unit? Right, 4 unit. Jarak mencancang sifar unit. Kenapa dia jadi sifar unit? Sebab dia sama satu line. Boleh ke? Boleh. Boleh Anik? Boleh Anik? Anik faham tak cikgu cakap apa? Faham. Bukan Hanif, Anik Hafiz. Okey. Saya ulang lagi sekali. Jarak mengufuk tu apa? Unta tu dia jalan ke bawah ni kan? Kan? Jalan ke bawah daripada titik asalan tu. Maksud dia jarak antara sayur nak pergi ke buah-buahan, jarak dia adalah 1, 2, 3, 4 kotak. Kita tak sebut 4 kotak, kita sebut 4 unit. Boleh? Tanda sikit right? Kalau jarak mencancang ni, jarak mencancang tu maksud dia naik ke atas. Naik ke atas daripada asalan pergi ke, daripada sayur nak pergi ke buah-buahan dia tak naik sebab dia sama. Dia sama line. Dia line nombor 1 kan. Jarak mengufuk dan dia cancang-cancang dia dekat nombor 1 kan. Tapi dia tak naik pun. Maksud dia sifar. Boleh ke? Boleh. Boleh? Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada nombor 2. Antara sayur dengan daging. Antara sayur dengan daging. Tak, cikgu nak tunjuk kot tak pergi kamu. Okey. Cikgu nak tunjuk jugalah, lagi kan ada yang pening pula. Rugilah kita belajar hari ni. Sekurang-kurangnya kita nak masuk jugalah. Okey. Tadi sayur dengan
Buah-buahan. Sayur dengan buah-buahan. Cikgu bagi, cikgu lukislah titik asalan. Cikgu lukislah ni. Orang panggil Pak C X ke Pak C Y. Ni Pak C, ni Pak C mengufuk. Ni Pak C mengufuk, ni mencancang. Ni mencancang, nama dia Y. Mengufuk X. Okey. Yang ini ni, yang ni titik sifar. Sifar ni kita panggil titik asalan. Asalan. Okey, baik. Titik asalan. Yang tadi, nombor 1 kan. Sayur duduk kat sini kan. Sayur duduk kat nombor 1, nombor 1. Okey, cikgu lukis kat nombor 2, nombor 3, nombor 4. Sayur duduk kat sini, betul tak sayur? Sayur. Lepas ni Cikgu buah-buahan tak duduk kat sini, betul tak tadi? Nak Betul tak? Betul tak? Nak. Jadi macam mana mengufuk? Mengufuk tu apa? Inilah mengufuk kalau merah ni. Mengufuk ni jarak sini ke sini. Berapa dia lalu? Betul lah cikgu buat silap. Yang ni cikgu buah-buahan nombor 5. Awak pun tak berbetulkan cikgu. I tried. Buah-buahan nombor 5. Bukannya nombor apa? Bukan nombor 4. Okey. Ini mengufuk. Mengufuk berapa dia lalu? 1, 2, 3, 4. Oh, rupanya mengufuk dia lalu 4. Jangan dok kata 4 kotak pula. Yang nombor apa? Nombor 1 ni. Mengufuk dia akan jadi 4 unit. Kita tak main kotak, kita panggil 4 unit. Mencancang. Nak tahu mencancang tak mana? Ni lah nak naik atas. Dia duduk sini, dia duduk sini. Maksud dia sama line. Betul tak sama line? Betul tak? Bila sama line maksud dia sifar unit. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey, kita tengok nombor 2 pula. Nombor 2 dia kata antara sayur dengan daging. Betul tak sayur dengan daging? Okey, yang ni nombor 2, nombor 3, nombor 4. Boleh ke? Boleh. Okey, sayur dekat nombor 4, 3. Kat sini. Kat sini daging. Okey, dia nak jarak mengufuk. Jarak mengufuk unta di bawah. Maksud dia, macam mana nak tahu jarak mengufuk? Kamu tengoklah kat sini. Jarak dia, hak ni dia 3. Hak ni dia 1. Jarak antara ni ke sini. Nampak tak? Cikgu buat titik-titik ni. Nampak tak? Nampak tak? Jadi berapa kotak dia lalu? 1 kotak. 2 kotak. 2 kotak. Kita janganlah sebut 2 kotak. Kita sebut berapa? 2 unit. 2 unit. Jelas tak? Cikgu tunjuk ni. Jelas tak? Jelas. Okey, baik. Mencancang pula. Mencancang pula ada beza. Dia duduk sayur duduk tang ni. Daging duduk sang ni. Dia naik berapa? Dia naik ni. Dia naik berapa? 3 dia naik kat sini unit. 1. Kat sini 1 kotak, 2 kotak. Dekat sini 3 kotak. Dia naik berapa kotak? 3 kotak. Tapi kita janganlah sebut 3 kotak. Kita sebut 3 unit. Okey ke? Okey ke? Okey tak okey? Okey. Itu maksud dia dia jalan tu. Baik, seterusnya ikan dengan telur. Telur duduk kat mana? Telur duduk kat 8. 6, 7, 8. Okey, telur duduk kat 8. 8 berapa? 8, 2. Okey, kat sini telur. Ni telur. Telur dengan apa lagi? Ikan. Ikan duduk tang mana ikan? Ikan 8, 5. Oh, kat sini 5. Ikan, okey. Ikan 8 juga ni. Kat sini ikan. Baik,
Kita tengok nombor 3. Boleh ke? Boleh ikut saya ke? Boleh. Sorry. Nombor 3 bukannya ikan lagi. Nombor 3 apa? Nombor 3 buah dengan telur. Mana buah? Mana buah? Ini buah. Ini telur. Okey, so kita cari. Dia nak jarak mengufuk. Jarak mengufuk yang macam ni lah kan? Betul tak? Berapa kotak dia lalu? 1. Yang ni 2. Berapa kotak? 3 kotak. Jadi 3 kotak kita sebut sebagai apa? 3 unit. 3 pandai. 3 unit. Okey, kemudian jarak mencancang. Jarak mencancang. Antara ni. Telur nombor 2. Betul tak telur nombor 2? Telur dia dekat 2. Buah dekat 1. So dia naik berapa? Dia naik berapa ni? Dia naik 1 sahaja beza dia. Betul tak? So kat sini akan jadi 1 unit. Awak boleh ke tak boleh ni? Boleh. Okey, kita tengok pula nombor 4. Mana hijau pula. Nombor 4. Okey, nombor 4 antara telur dengan ikan. Dia nak jarak mengufuk. Ada tak jarak mengufuk? Ada. Ada ke? Ada bergerak. Dia bergerak ke sini ke? Tak bergerak ke sana. Tak ada. Dia sama. Dia yang ni pun ambil 8. Telur pun duduk kat 8. Ikan pun duduk kat 8. Maksud dia sifar unit. Boleh? Boleh. Lepas tu jarak mencancang baru ada. Jarak kat sini ni. Kat sini. 1 daripada 2, 1, 2, 3. Jadi jarak mencancang akan jadi 3 unit. Boleh? Boleh. Boleh tak? Boleh. Okey, nombor 5. Nombor 5 antara jarak daging dengan ikan. Okey, nombor 5. Nombor 5 daging dengan ikan. Mana daging? Oh, ni ikan. Daging dia duduk dekat nombor 3. Betul tak? Betul. Lepas tu ikan dia duduk dekat nombor 8. Berapa beza dia? Nak senang 8 tolak 3 jadi berapa? 8 tolak 3 berapa? 5. Jarak ni. Jarak ni. Apa ni? 1 kat sini. 2. Berapa? 3. 8 tolak 3. Jadi ni. Jadi 3. 5. Kat sini 3. Kat sini 4. Kat sini 5 kotak dia lalu. Maksud dia 5 unit. Itu jarak mengufuk. Jarak mencancang. Daging ambil 4. Daging ambil 4. Ikan ambil 5. Apa jarak mengufuk dia? 1 unit. 1 unit saja jarak mengufuk dia. 1 unit. Baik, dapat? Dapat. Iman je dah dapat. Orang lain dapat ke? Zafarullah dapat tak? Alia Amani? Okey, boleh saya pergi ke muka surat berikutnya? Boleh. Boleh tak? Dah salin dah? Dah. Dah salin belum? Salah. Dah, semua dah okey dah? Dah. Boleh kita pergi muka surat berikutnya? Boleh. Okey, jom kita pergi muka surat berikutnya. Okey, kita bincang je kan? Okey, muka surat berikutnya. Yang ni senang saja. Cikgu tunjuk kat depan ni jalan Cikgu tunjuk kat whiteboard, nampak kan? Nampak. Okey. Nombor 1, dia kata raja di bawah menunjukkan. Okey, kita tengok raja di bawah menunjukkan
Darjah di bawah menunjukkan jisim 4 barang yang dibeli oleh Puan Nora. Nyatakan nisbah jisim yang berikut. Tepung gandum 1 kg. Beras 10 kg. Gula 2 kg, minyak masak 3 kg. So sekarang dia nak nisbah. Boleh ke? Awak boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, tanda right Boleh. macam tadi juga. Okey. So, dah tanda right macam tadi juga. Cikgu tunjuk balik. Takut lagi awak tak jelas. Okey, kita tengok nombor 1. Nombor 1 dia kata, okey, semua dah bersedia? Dah. Nombor 1, nisbah tepung gandum. Okey, saya buat T tepung, G gandum. Boleh nah? Saya buat macam tu ya, boleh nah? Nisbah tepung gandum kepada, nota bertindih, beras. Tepung gandum kepada beras. Tepung gandum berapa kilo? 1 kilo kan? Jadi 1 nisbah berapa? 10. Dapat? Dapat? Dapat. Dapat. Dapat? Okey, nombor 2. Okey, dah dapat tanda right sikit. Nombor 2. Nisbah gula halus G, gula halus H kepada nisbah gula halus kepada minyak masak. Minyak masak. Berapa? Gula halus berapa kilo? Gula halus 2. Jangan dok tulis unit tulis nombor saja. 2, minyak masak 3. So 2 nisbah 3. Dapat? Dapat. Okey, nombor 3. Respon lah sikit. Tak adalah saya syok sendiri. Dapat. Okey, minyak masak nisbah kepada beras. Minyak masak berapa? 3 kilo. Okey, 3 nisbah beras 10. Dapat? Dapat. Okey, nombor 4. Nombor 4 dia kata nisbah beras. Okey, beras kepada tepung gandum. Tepung gandum. Okey, sama dengan beras 10, nisbah tepung gandum 1. Boleh? Boleh. Okey, nombor 5. Okey, Puan Nora, bukan, nisbah tepung gandum. Tepung gandum kepada jumlah 4 barang. Jumlah. Okey, nisbah dia tepung gandum 1. Nisbah jumlah maksud dia apa? 1 tambah 10 tambah dengan apa? Tambah dengan 2 tambah dengan 3. Jadi berapa sebenarnya? 1 tambah 10, 11. 11 tambah 2, 13. 13 tambah 3, 16. Jadi 1 nisbah 16. Boleh? Boleh. Dan yang ke-6. Nah, yang ke-6 ni kena fikir sikit. Ke-6. Okey, ke-6 ni dia kata apa? Dia kata Puan Nora ingin membeli sepaket garam berjisim 500 gram. Tak sampai 1 kg. Berapakah nisbah gula halus kepada garam? Okey. So kita tahu pengetahuan sedia ada kita di 1 kg. Awak tengok sini adalah bersamaan dengan 1000 gram. Kalau dia kata 500 gram, awak ingat tak gambar yang kita buat bulatan tu? Awak ingat tak? Yang ni 500, yang ni 1000. Awak ingat tak? 500 gram maksud dia yang ni. Yang ni maksud dia. Yang ni maksud dia 1
per 2 kg. Bolehkah? Ataupun kita tulis 0.5 kg. Boleh? Awak ingat 100 kg sama dengan 1000 gram. 500 gram sama dengan 1/2 kg ataupun 0.5 kg. So kita bahagilah 1000 ni kena bahagi 2 lah. Dapatlah 500. So sekarang ni kalau dia kata dia nak apa? Dia nak gula halus kepada garam. Okey, dia akan jadi macam mana tau? Gula halus 2 nisbah 0.5. Sebab kita ambil dua-dua dalam kg. Kan? Gula kan dalam kg kan? Jadi kita ambil kg ni. Kalau kamu nak ambil 1/2 pun tak apa. Boleh kah? Boleh kah? Okey, salin siapa yang ni? Salin sikit jalan kerja yang warna merah ni. Hak pen kalau merah ni salin sikit. Salin sikit dekat tepi buku awak tu. Baik. Boleh? Okey, kita tengok hari ni punya pelajaran saya bagi adalah muka surat 87. Jadi awak nak buat sendiri ke kita buat sama-sama? Ada masa tak lagi? Sekejap lagi saya ambil masa terlebih pula. Oh, ada lagi masa. Kita buat sama-sama lah. Boleh? Boleh. Okey, cuba tengok muka surat 87. Muka surat 21/6. Okey. Tengok, selesaikan masalah berikut. Okey, kita buat bersama. Sama-sama. Okey, stop sharing Ustaz. Bolehkah? Bolehkah? Boleh. Okey. Boleh. Kita tengok nombor 1. Okey, kita tengok dulu nombor 1 semua. Terdapat 300 keping biskut di dalam 5 buah balang. 300 di dalam 5. Okey, setiap balang mengandungi bilangan yang sama biskut. Bilangan biskut yang sama. Berapa keping biskutkah di dalam 8 balang yang sama? Okey, cikgu tunjuk cara dia. Tengok elok-elok Ustaz Amboi. Bukan nak habis bang Putra masuk. Aduh. Siapa yang baru masuk tolong tulis nama dekat ruangan chat tu Okey. Selagi cikgu tak dapat ni pula, cikgu tak perasan pula rupanya dia masuk, cikgu bubuh dia tak masuk. Jadi salah lah. Okey. Baik. Okey, cikgu sharing balik. Tolong mute Tolong mute sebab apa takut bising. Okey, baik kita tengok. Kita tengok yang soalan yang pertama tu. Okey, dia kata ada 5 balang. Okey, cikgu lukis balang lah. Soalan nombor 1 Ada 5 balang. Ni balang pertama. Ni balang kedua. Ni balang ketiga. Ni balang keempat. Dan ni balang kelima. Yang sama besar lah walaupun cikgu lukis tak sama besar tapi awak anggaplah saya sama besar. Okey, 300 keping biskut dia masukkan ke 3 balang ni sama banyak. Maksud dia kena first step dia kena buat apa dulu? First step kena buat apa? Daripada banyak dia bagi sikit kena buat apa ni? Kamu cikgu dah ajar dah ni. Kalau gambar rajah macam ni operasi apa ni? Operasi apa ni? Tolak. Division. Ini adalah operasi bahagi sebab nak bagi sama banyak.
Jadi dekat dalam kamu punya apa? Kamu punya buku tu kamu boleh lukis macam cikgu buat ni. Okey, jadi kamu buat je, kita buat sama-sama, boleh salin. Okey, 300 bahagi 5. Okey, jom salin sama-sama. Oh, sifir 5. Takkan tak ingat. 5 kali berapa? 3. Ada ke? Tak ada. 5 kali berapa? 30. 5 kali 6. 30. Tolak. Okey, semua salin. Ini sifar. Ini pun sifar. Jadi ini sifar. 5 kali sifar. Sifar. Okey, dapat sifar. Oh, maksud dia satu balang akan terima 60. Yang ni dapat 60. Yang ni pun dapat 60. Yang ni pun dapat 60. Yang ni pun 60. Dan yang ni pun 60. Dah, salin dah. Dah. Dah salin belum? Dah salin. Kemudian soalan tanya, soalan nak 5 apa, berapa balang? 8 balang. Oh, yang ni baru 5 balang. 8 balang. Maksud dia apa? 60. Kalau dia nak 8 balang, kita tahu 8 balang berapa? Kita tahu satu balang, okey, satu balang ada, dia panggil balang ke? Betul lah. Satu balang dia boleh isi 60. Kalau 8 balang, macam mana 8 balang? Darab. Oh, pandai. 8 balang dia akan darab. 60 darab dengan 8. Siapa tak hafal sifir 8? Buat magic box. Okey, 8. Macam mana sifir 8? Cikgu tunjuk sifir 8, kok lupa. Okey. 2, 4, 6, 8, sifar, 2, 4, 6, 8. Sifir 8, mai kod ni. 8, 6, 4, 2, sifar 8. 6, 4, 2. So sifar 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Jadi 8 darab dengan sifar akan jadi sifar. Betul tak? 8 darab sifar akan jadi sifar. 8 darab 6. Ni sifir 8. Tengok kedudukan yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 48. Jadi jawapan dia adalah 480. Dapat? Dapat salin dah? Dah salin dah? Dah salin dah? Dah. Okey, boleh kita pergi ke nombor 2? Boleh kita pergi nombor 2? Belum. Boleh? Belum? Belum. Belum ke boleh? Belum. Okey, belum. Ke cikgu salah tak dengar? Okey, salin. Dah. Okey, kita pergi ke nombor 2. Okey, siapa yang tak dapat salin, tak apa. Satgi kan cikgu tunggu dulu. Cikgu dapat video yang hari ni punya video. Cikgu letak dalam grup dan kamu tengoklah dekat YouTube. Okey, channel cikgu. Okey, kita boleh kita pergi ke nombor 2. Semua tengok nombor 2. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2. Harga 6 paket tomato ialah RM36. Mei membeli 4 paket tomato itu. Berapa harga yang dibayar oleh Mei?
Okey, sekarang ni dia kata 6 paket. Okey, 6 paket sama dengan RM 36. Okey. Dia beli 4 paket saja. 4 paket. 4 paket. Jadi berapa dia nak kena bayar? Okey, bila dah sampai sini, kita kena tanya dekat diri kita, 1 paket berapa? So kita ambil 1 paket. 1 paket macam mana kita tahu kalau 6 kena bayar 36? Kalau 1 paket, macam mana nak buat? 1 paket maksud dia RM RM36 bahagi dengan 6. Sebab kita tahu 6 paket harga dia RM36. Sekarang ni kita nak tanya 1 paket berapa ringgit? Kita kena bahagilah. Okey. So, sifar 6. Sifar 6. Tolong. Macam mana? Berapa sifar 6? 2, 4, 6, 8, sifar 2, 4, 6, 8. Turun bawah. 6, 2, 8, 4, sifar 6, 2, 8, 4. So sini sifar 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. So 6 kali berapa? 36. Ada tak 36? Ada. Ada tak 36? Ada. Kedudukan yang ke berapa? Ni ada 6. 36. Kedudukan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh 6. Rupanya 6 kali 6, 36. Jadi kita tahulah 1 paket harga dia RM6. Okey, jadi kalau 4 paket berapa? Kalau 1 paket harga dia RM6, 4 paket kamu kena tambah 4 kali lah. Tapi buat apa kita nak tambah 4 kali? Kita perlu darak saja, iaitu apa? Iaitu kita daraklah 6 darak RM6, RM6. Okey. RM6 kamu darak dengan darak dengan 4 paket. So 6 kali 4, 6. Ni ada sifar 6. 1, 2, 3, 4. Oh 24. Jadi 24. Jadi maknanya dia kena bayar RM24. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, dah salin dah? Dah salin dah? Dah. Dah, okey. Boleh kita pergi nombor, saya dah ambil masa kamu sikit ni. Tak apa kita kelas start pun lambat tadi Okey, kita pergi nombor 3. Boleh kita pergi nombor 3? Boleh. Okey, kita pergi nombor 3. Tengok nombor 3 dia nak apa? Boleh tak? Boleh. Okey, kita tengok nombor 3. Rita menggunakan 320 gram. Okey, 320 gram tepung untuk membuat 4 biji kek. Okey, maksud dia guna 320 gram untuk buat 4 biji kek. Berapa banyak tepungkah yang diperlukan untuk membuat 6 biji kek? Sekarang ni kalau 4 biji kek dia perlu buat dia perlu guna 300. Okey, sekarang kita tengok balik. Okey, nombor 3.
Sorry saya ambil masa awak sekejap Okey. 4 biji kek dia guna 320 gram. Okey. Dia nak 6 biji kek, 6 biji kek berapa? So kita timbulkan persoalan. Kalau satu biji kek berapa macam tu. Satu biji kek. Macam mana nak buat satu biji kek? Kita timbulkan kalau satu kek berapa? Maksud dia 320 gram bahagi dengan 4. Bahagi dengan 4. Kamu keluarkan sifir 4. Okey, kat tepi ni nanti. So 4. Maksud dia 4 kali berapa? 32. 4 kali 8, 32. Okey. Boleh ikut cikgu tak? Okey. Oh, maknanya satu biji kek memerlukan 80 gram tepung. Boleh? Dia nak 6 biji kek. Dia nak 6. Jadi kalau dia nak 6, maksud dia kena guna macam mana? 80 gram darab dengan 6. So 80 gram darab 6, ini gram. Sifar. 6 kali 8 berapa? 6 kali 8 berapa? 48. 48. Jadi untuk 6 biji kek dia memerlukan 480 gram. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Okey, dah habis salin dah? Dah. Habis Dah. salin dah? Okey, kita pergi ke soalan yang terakhir. Okey. Soalan yang terakhir adalah nombor 4. Dia kata, jumlah isi padu 3 kotak ialah 825 ml. 3 kotak sama dengan 825 mililiter ml. Berapa liter dia nak dalam unit liter susu dalam 4 kotak yang serupa. 4 kotak dia kata dia nak berapa? So sekarang ni kita timbulkan persoalan satu kotak berapa? Satu kotak jadi kita buatlah macam tadi juga 825 ml. Okey. Bahagi dengan 3. 3 kali berapa ni? 8 ada? 3 kali 8? Tak ada. 3 kali 2, 6. Jadi 22. 3 kali berapa? 3 kali berapa? 3 kali berapa? 21. 3 kali 7. 21. Salin siapa yang tak ni lagi? Salin 1, 15. Ini sifar. 3 kali 5, 15. Oh, maksud dia satu sifar. Satu kotak bersamaan dengan apa? Dengan 275 ml. Dia nak 4 kotak. Saya tulis kat sini 4 kotak. 4 kotak. Okey, kat sini cara 4 kotak maksud dia 275 ml darab dengan 4. Okey, sama dengan ml 4 kali 5, 20. 4 kali 7, berapa 4 kali 7? 4 kali 7 apa? Tak ada respon pun. 4 kali 7 berapa? 28. 4 kali 7 20. Berapa 4 kali 7? 28. 28 kan? Okey, 2 kali 4, 8 tambah dengan 2, 10. Betul ke saya buat ni? Betul kan? Betul lah. Betul kan?
Dah. Tapi dia tak menjawab soalan lagi. Kenapa dia tak menjawab soalan? Kenapa dia tak menjawab soalan? Sebab dia nak dalam liter. Dia nak dalam liter. Salah ni. Awak ni salah ni. Awak kata betul salah darat cikgu ni. Cikgu pening hari ni. Salah jawapan cikgu ni. 4 kali 5 berapa? 20. 20. 20. Lepas tu 4 kali 7? 28. 28. 20. Cikgu yang salah tambah tadi. 4 kali 7, 28 tambah 2 ni jadi 30 lah. Apalah cikgu ni. 30. Lepas tu 2 kali 4, 8. 8 tambah 3, 11. Okey, yang ini. Tapi dia tak mau unit ini. Dia nak dalam unit liter. Kita tahu 1 liter sama dengan 1000 ml. Jadi yang ni 1001. Macam mana nak buat ni? 1100 ml sama dengan berapa liter? Maknanya dia nak tahu dia berapa liter, kita buat 1100. Allah hai. 1100. Okey. Bahagi 1000. Cikgu dah ajar dah bahagi 1000 macam mana kan? Ubah titik. Ada berapa sifar ni? 1, 2, 3. Titik dia kat belakang sekali. 1, 2. Oh, sini titik dia. So dia akan jadi 1.1 sifar liter. Jadi yang belakang ni Tok Sor duk tulis sifar-sifar tu, dia akan jadi 1.1 liter. Dapat? Dapat? Dapat. Okey, dapat salin semua. Dapat salin? Dapat. Okey, cikgu nak stop sharing boleh? Boleh dah habis salin dah? Okey, cikgu stop dah. Okey, cikgu stop sharing. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Cikgu nak baca lagi sekali kehadiran. Siapa yang cikgu tak sebut nama dia, bagi tahu. Zakwan, Tashrif, Ashivin, N, Hadif, Afiq, Divesh, Anik, Alia Amani, Farah, Jafarullah, Fahri, Abdil, Iman, Putra. Siapa lagi? Saya. Saya. Oh, Amir. Saya. Saya tu Hanif. siapa? Hanif. Hanif cikgu tak sebut ke? Tak sebut. Cikgu tercakap nama Iman pun. Apa dia? Iman. Iman dah. Oh, You did. Dah Okey. Maknanya kelas kita hari ni 16 orang. 10 orang yang tak hadir ni. Di mana tak tahulah. Okey. Kelas kita pada hari ini tamat sudah kelas kita pada hari ini. Kita akan bersambung pada minggu hadapan. Maknanya tak ada homework dah. Kita dah buat sama-sama dah. Boleh ke? boleh? Boleh ke? Boleh. Okey. Boleh. Sampai jumpa di sini saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Salam. Salam cikgu.